Okay. So, macam saya cakap tadi, macam mana kita nak, macam mana korang nak dapatkan, macam mana nak mendapatkan, kat mana kita nak membaca monetary policy. Okay, simple je. Okay. Topik dia adalah di mana kita nak baca monetary policy. Okay. So, bila kita nak baca monetary policy, okay, macam saya tak baca monetary policy untuk mata wang yang lain. Okay. Sebab saya fokus kepada dua instrumen sebenarnya. Commodities, which is gold, and then another instrument adalah saya banyak fokus on index ataupun indices. Also saya juga ada fokus dalam trading saya untuk stock market. Jadi saya lebih banyak membaca dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang dikeluarkan, okey, perkembangan-perkembangan yang dikeluarkan oleh Federal Reserve. Okey, jadi untuk Federal Reserve, kita kena masuk website dia sendiri. Okay? Di bahagian Federal Reserve Government ni. Okay, kita akan masuk dekat bahagian sini. Okay, nampak tak di sini ada tulis monetary policy. Okay, dia ada tulis monetary policy. So, bila kita letak kita punya mouse kat sini. Okay, kita dah letak untuk baca monetary policy. Sorry, tadi saya tutup kamera, kita buka balik. Okay, kita monetary policy. So, apa yang kita nak kena baca, kita kena baca benda ni. Monetary policy report. Okay, dekat monetary policy report, okay, kita tengok yang paling latest adalah pada Jun 2023. Okay, dalam bentuk testimoni HTML ataupun PDF. Saya buka HTML ni kejap. So, kita kena baca lah. Kita kena baca. So, kita untuk faham apa yang diorang lakukan sekarang, untuk apa dan kenapa dan macam mana. Semua dia ada tulis dalam ni. Kita just kena membaca. Okay. So apa yang saya nak highlight untuk viewer, okay, kita di satu dunia kita mengalami global pandemic, betul, pada tahun 2020 di mana COVID-19 melanda dunia, bukan melanda Malaysia saja, dia melanda satu dunia. So keadaan itu ataupun kejadian itu telah menyebabkan ekonomi halted. Okey, ekonomi halted. Ekonomi halted ni maknanya ekonomi ni pause. Ekonomi ni pause sementara. Panggil, kenapa ekonomi pause? Sebab wabak COVID melanda dunia. Jadi untuk mengurangkan jangkitan daripada COVID, okey, tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Betul tak? Even kita juga di Malaysia mengalami fasa lockdown, termasuk juga di US, termasuk juga di UK, jadi China, and then even Korea, Jepun dan sebagainya. Jadi satu dunia punya ekonomi halted. Dan bila ekonomi tu halted, berlakulah unemployment. Maksudnya berlakulah banyak pengangguran. Yelah, kerja tak jalan, okay, bisnes tak jalan, bisnes tutup, collapse. Even company-company besar pun, macam mana nak bayar gaji pekerja? Kalau pekerja pun tak boleh nak datang office buat kerja dan sebagainya. So, itu telah meningkatkan kadar inflation. Okay. Telah meningkatkan kadar inflation dan telah menyebabkan keadaan di US mengalami hyperinflation. Okay. Hyperinflation. So, kalau kita tengok balik dekat sini, ini adalah monetary policy untuk tahun 2023 yang dikeluarkan pada bulan Jun. So US pernah mengalami hyperinflation. Hyperinflation ni apa? Hyperinflation ni adalah harga barang meningkat tetapi pendapatan minum, boleh beli cekedis, boleh beli gula-gula. So,
Sekarang ni, macam anak saya kan. Anak saya belum masuk sekolah rendah lagi. Tapi macam kawan saya, anak dia masuk sekolah dah. Bagi duit belanja RM1, apa sahaja yang kita boleh dapat. Betul. So itulah bermaksud inflasi meningkat. Sebab harga barang pun meningkat. Jadi RM1 tu dia dah jadi tak ada value. Okay? Bukan tak ada nilai langsung. Tapi dengan RM1 kita tak boleh beli banyak benda sangat. At least mungkin RM3-4. RM2-3. Yes, okay lah. So, even though kalau kita tengok sekarang ni, kawan-kawan saya pun dia punya anak-anak sekarang ni pun kalau pergi sekolah duit belanja pun RM5, RM7. Itu standard. Itu standard. Okay, itu standard. So, ini adalah kesan daripada inflasi. Jadi, US mengalami hyperinflation. So, kalau tak silap saya, kadar inflation pada ketika itu adalah pada kadar 9.2. 9.2 ke 8.5? 9.2 kot rasanya. Kalau kita tengok dekat trading economics. Okay, kita pergi kat trading economics. And then, we go with market. No, kita pergi tengok inflation. Mana inflation? Okay, inflation rate. Kita ambil United States. Okay. Kita tengok dia punya inflation pada 1 year. Okay, ni 1 year. Okay, ni 1 year. Kalau kita tengok dalam konteks 5 years. 5 years. Okay, inflation paling tinggi dekat atas ni masa tu. 8.9 lah. 9 point lebih. Tak silap saya. Okay, dekat sini kita boleh nampak. Sekejap Highest 23 ni jangan tengok lah. Tahun lama-lama dulu. Okay, kejap. Kalau tak silap saya 9 lah. 9 ke 8. Sekejap Okay. United States. Hyperinflation. Okay. 2022. Okay. 8.3 paling tinggi. Ah, 9.1. Betul lah. 9.1. So kita boleh tengok dekat sini. Okay, saya share. Okay. Kita boleh tengok dekat sini bahawa inilah kesan daripada COVID yang melanda dunia. Okay. Dan Malaysia juga tak lari daripada kesan ini. Okay, jadi COVID melanda dunia pada sekitar Mac 2020 dan kita boleh nampak berlaku kenaikan inflation yang sangat tinggi. Okay. Berlaku kenaikan inflation yang sangat tinggi. Okay, jadi kenapa sekarang inflation ni berjatuh? Kenapa sekarang inflasi jatuh? Kenapa sekarang ni US berjaya menurunkan nilai inflation? Okay? Sebab dalam monetary policy dia ada bagi tahu. Okay? Dia inginkan inflation turun sehingga pada kadar 2%. Okay? So, apa yang diorang lakukan untuk menurunkan kadar inflation dengan meneruskan apa orang panggil? Polisi untuk increase interest rates. Jadi kat sini kita dah ada satu hint. Iaitu interest rate dinaikkan bermaksud akan membawa kepada pengukuhan mata wang tersebut. Itu basic understanding. Kenapa interest rate dinaikkan? Sebab US nak menurunkan kadar inflation. Jadi itulah dia punya relation yang paling
simple dan paling mudah. Jadi bila kita dah faham perkara ni, interest rate naik. Jadi US dollar akan mengukuh. Jadi apa-apa instrumen dalam chart yang ada USD di belakang ataupun yang ada USD di depan, kalau yang USD di depan, dia akan naik ke atas. Kalau yang ada USD di belakang, dia akan jatuh. Jadi sambil-sambil ni, saya nak tunjuk, saya nak kongsi analisa yang saya personally buat pada awal minggu ni. Awal minggu ni. Awal minggu ini. Ni. Ini analisa yang saya buat untuk gold. Crash ke? Ada. Ini analisa yang saya buat untuk gold yang saya melihat, dengan kefahaman saya daripada sudut fundamental analysis tadi, dengan sedikit sahaja kefahaman saya pasal fundamental tentang kekuatan mata wang tersebut, saya dapat melihat yang mana gold akan jatuh. Gold akan jatuh. Analisa ni dibuat pada hari saya buat pada 4 September yang lepas. 3 hari yang lepas lah saya buat analisis ni. And then, di sini yang saya nak cakapkan. Bila kita memahami daripada sudut fundamental, kita juga kena memahami daripada sudut teknikal. Jadi bila teknikal itu digabungkan dengan fundamental, jadi barulah ada wujudnya satu harmoni dalam analisis. So kenapa sell? Kenapa gold jatuh? Bukan sebab market dah sampai resisten. No. Gold jatuh sebab Federal Reserve sedang menaikkan interest rate. Itu adalah the logic reason sebenarnya. Tapi yang kita nak bercakapkan adalah sentimen. Kenapa dia jatuh? Sentimen merasakan dolar akan mengukuh. Jadi investor semua membeli dolar. Sebab apa? Sebab interest rate naik. Jadi daripada diorang letak diorang punya investment dalam stock market dan stock market ataupun indeks yang tidak ada orang cakap tidak bernilai ketika ini, dengan kenaikan interest rate ni sebenarnya dia tak bernilai. Jadi mereka diorang pindahkan aset kepada dolar. Jadi dolar disimpan, dolar tak dibelanjakan. Jadi itulah yang menyebabkan nilai dolar semakin mengukuh. So ini adalah analisis yang saya buat untuk gold pada hari Isnin. Jadi kita cuba tengok. Cuba kita tengok keadaan gold semasa. Analisa yang saya buat tadi dekat sini ketika tadi tu. Saya tunjukkan. Dekat sini pada harga sekitar 1945 and meletakkan stop loss pada 1952.99. So 1945 lah lebih kurang So di mana 1945 tu? 1945. Koordinat 1945. So ketika itu berada di kawasan inilah. Berada di kawasan ini. Jadi sekarang ni gold dah jatuh ni. Gold dah jatuh. So adakah gold akan terus jatuh? Yes, of course. Tapi markets ni dia tidak mungkin and dia impossible untuk jatuh macam ni. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Walau macam mana keadaan sekalipun, dia mesti akan ada sedikit kenaikan dan jatuh semula. Sedikit kenaikan dan jatuh semula. Sedikit kenaikan dan jatuh semula. Inilah yang dipanggil market structure, betul tak? Tapi sebenarnya
jika tuan-tuan dan puan-puan, viewer semua sedang dah pernah belajar market structure, sebenarnya in a way tuan-tuan dan puan-puan dah belajar apa itu Dow Theory. Okay? Dow Theory dengan market structure ni dia look alike. Cuma Dow Theory dia punya konsep berbeza dengan market structure. Sebab dengan market structure kita hanya melihat point to point to point to point. Maksudnya kita akan melihat kita akan melihat market daripada sudut daripada sudut point to point. Maknanya kita akan melihat, saya letak. Okay. Kita akan melihat point sini kan. Pucuk-pucuk, akar-akar, macam tu. Sekejap. Okay. Ni. Keadaan yang saya maksudkan pada hari Isnin hari tu ini, okay. Jatuh ke bawah dan yes, dia dah jatuh. Dan kejatuhan dia telah menghampiri 300 pip. Okay, kejatuhan dia telah menghampiri 300 pip. Now, ke mana arah seterusnya? Ke mana? What is the next destination? Okay. Saya nak ambil satu chart yang kosong. Forex.com. Okay. Macam saya cakap tadi, di awal-awal live, saya memang seorang analis yang menggunakan elite wave dalam membuat analisis, ataupun saya panggil diri saya ni sebagai seorang elitician lah. Okay. Jadi dalam elitician kita ada, saya tak nak sentuh bab ni lagi sebab dia terlalu susah sebenarnya, tapi saya cuma nak kongsikan satu sahaja perkara untuk tuan-tuan dan puan-puan fikirkan benda ni. Okay. Dalam pergerakan market yang turun dan dalam pergerakan market yang naik, dia ada limit. Dia ada limit. Kan? Dia ada limit. Maksudnya, kalau dia nak jatuh ataupun dia nak naik, okay, dia ada limit berapa kali bilangan dia. And selalunya bila limit tu dah sampai, market akan membuat pembetulan arah. Pullback ke, retracement ke, correction ke, itu semua nama-nama je. So, yang saya nak kongsikan adalah limit. Sekali market bergerak naik ataupun turun, dia mesti ada limit. Limit dia sebanyak 5. Okay? So, dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, dia akan ada 5 pergerakan. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang akan berlaku kalau selepas 5 ni siap ataupun 5 ni lengkap ataupun 5 ni complete, market barulah dia akan membuat, orang biasa panggil apa? Pullback, betul tak? Okay, orang akan biasa panggil pullback. Okay. Okay, pullback. So sama juga kalau dia tengah naik, 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap sahaja 5 ni, market akan ada pullback. Okay. So dalam elite wave kita panggil ini adalah correction. Jom saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami benda ni. It's too simple. Okay. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3. Okay. So sekarang ini adalah perjalanan dia nak buat 4. Okay. Perjalanan dia nak buat 4. Kemudian dia nak jatuh semula. Okay. So ini adalah saya punya pandangan. Okay, saya punya pandangan. Kalau nak beli SAU USD, belum waktu yang sesuai. Okay, belum waktu yang sesuai. Pandangan saya melihat dia perlu naik atas lagi. Okay, dia perlu naik atas lagi untuk kita ambil peluang sell dalam market lah. Okay, untuk kita ambil peluang sell dalam market. So as of now, gold saya masih lagi melihat potential untuk dia jatuh adalah
tinggi. Okay. Potential untuk dia jatuh adalah tinggi. Okay. Potential untuk dia jatuh sangat-sangat tinggi. Jadi kalau saya memang tak akan melawan lah. Saya tak akan melawan. Saya akan menunggu market hit ataupun dia serah diri dekat zone saya. Saya menjantikan market boleh naik cecah sini. Sekurang-kurangnya dia boleh cecah sini. Untuk saya into the market sekali lagi. Saya dah keluar, apa yang saya sell dekat atas ni, saya dah keluar dekat bawah ni. So now saya nak mencari another opportunity, iaitu saya melihat market untuk naik dan jatuh ke bawah semula. Okay. Dia akan jatuh ke bawah semula. So ini adalah saya punya pandangan ataupun sudut pandang saya untuk XAU USD. Jadi kalau yang mana tengah tengok ni, okay, korang boleh start usah-usah market, tengok-tengok market. Untuk XAU USD, kalau anda semua ingin melihat seorang scalper trade 24 jam, trade setiap masa, trade setiap saat, itu bukan saya. Okay, itu bukan saya. Saya seorang trader yang jenis hold position selagi market benarkan. So apa maksud market benarkan? Selagi stop loss tak hit. Okay, selagi stop loss tak hit. Itu yang saya maksudkan dengan market benarkan. Okay. Panggil The Titan Okay. So ada sedikit lagi masalah teknikal. Okay, itu normal lah. Okay, itu perkara biasa. Kat mana saya tadi Okay, dekat analisis gold ni. Okay, saya punya analisis, saya melihat gold ni akan naik lagi ke atas. Okay, sampai pada harga sekitar 1922 tersebut. Baru akan ada satu kejatuhan dalam market. Okay, jadi apa yang saya nak, not suggest lah, but it's better korang jangan cuba menangkap pisau yang sedang jatuh. Okay. Kejatuhan gold ni memang sedang dalam fasa momentum. Either momentum ni dah habis ataupun dia nak sambung lagi momentum ke bawah untuk membuat satu benda dipanggil sebagai extension lah dalam market. Jadi apa yang saya nampak, okay, gold kena naik sampai 1922, kemudian baru dia boleh jatuh semula. Okay, so
Bila kita bercakap pasal gold, apa mata wang yang paling dekat untuk kita melihat dia punya correlation? Correlation, kita kena melihat kepada DXY, iaitu US Dollar Currency Index. So kita kena tengok dollar index ni punya pergerakan. Okey. Kalau anda nampak apa yang saya dah lukis kat sini, contengan A, B, C, D, E ni macam belajar ABC zaman budak sekolah dulu. Okey. Cuma belajar dia tak habis. Dia sampai E je. Dia takkan sampai Z. Okey. Di sini, okey, kejadian yang sedang berlaku di sini sedang menunjukkan dolar akan terus naik lagi ke atas. Okey? Harga tertinggi, harga untuk apa? Nilai dolar indeks pada paras 105.02 ni akan dipecahkan. Cuma jika dipecahkan, maka kita mungkin tidak akan melihat gold naik lagi. Okay, dia akan boleh terus jatuh dan gugur sampai ke bawah. Okay, jadi itu adalah analisis yang saya dah look up. Okay, sambil-sambil tu, cuba kita lihat mata wang USD JPY. Okay, mata wang USD JPY sekarang ni sedang menunjukkan satu bentuk, okay, yang ada apa yang tuan-tuan nampak sekarang ni ada ABC, and then ada satu contoh pergerakan WXY. So ini dia sedang membuat satu korektif. Okay. Satu korektif. Jadi kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok daripada sudut skala besar, skala besar untuk UJ ni, okay, kita boleh tengok daripada bulan Julai 2023, mata wang USD JPY hanyalah naik. Kenapa? Sebab dolar mengukuh. Di sini yang kita nak kena fahamkan. Kenapa dolar mengukuh? Sebab monetary policy report yang dikeluarkan pada Jun memberitahu bahawa dia orang akan meneruskan kenaikan interest rate bagi melawan ataupun membendung ataupun mengurangkan kadar inflasi. So, itulah kesan dia. Jadi kesan dia tu bermulalah pada bulan 7. Jadi kalau kita nak tengok, kalau kita tengok sekarang ni, okay, dia jatuh ni. Okay, baru dia naik semula ke atas dan sampai ke hari ini dia keep on naik dan naik dan naik. So bila kita memahami benda ni, kita dah faham, monetary policy ni bagi tahulah dia nak naikkan interest rate lah. So kita nak kena buy dolar. So kat sinilah kita baru nak mencari titik dekat mana kita nak buy, kat mana kita nak entry dalam market. For sure, kita boleh menggunakan support and resistance. It's easy. Okay? Di sini ada support, di sini ada resistance, dia dah breaks, dia pull back, dia belah balik. So, di sinilah yang kita nak kena faham harmoninya fundamental dengan technical. Kita bukannya tak boleh 100% on technical, boleh. Tapi kita kalau kita terlalu rely 100% sangat on technical, kita mungkin akan terciduk lah. Okay, bahasa mudah dia kita akan terciduk. So, saya melihat USD JPY sekarang ni, okay, saya zoom in dekat kawasan ni. Okay, saya zoom in dekat kawasan ni. Apa yang saya nampak, daripada bawah ni market dah naik ataupun pergerakan market ni dah bergerak naik ke atas. Okay, lepas tu dia dah mula start membuat kat saya satu sideway. So di sini dia sedang membuat satu sideway zone. Okay, apa yang saya nampak dia sedang membuat satu sideway zone yang agak besar untuk dia naik semula ke atas. Okay. So, di mana kita nak, di mana kita boleh
ataupun orang cakap nak anti dalam market ni. Untuk pair USD JPY, saya bagi zone. Okay, saya bagi zone Okay, zone untuk buy USD JPY. Okay, adalah di sini. Okay, zone buy USD JPY. Pada 146.78 sehingga 147.08. Okay. Zone, okay. Stop loss level diletakkan pada 146.60. Ini analisa saya untuk USD JPY. Okay, boleh screenshot, boleh simpan. Kalau yang nak follow, follow. Okay, jadi saya melihat kita akan ada satu pullback ke bawah sebelum dia meneruskan kenaikan semula ke atas. Ada sebab kenapa saya cakap macam ni. Okay, and sebab itu adalah disebabkan daripada sudut pandang Elliott Wave Analysis lah. Okay, so ini adalah zone untuk USD JPY. Gold saya dah share tadi. And then apa lagi instrumen-instrumen yang saya akan mencari instrumen-instrumen yang menarik. Euro USD, best lah. Gold lah paling best. So saya melihat gold pun sama. Sekarang ni saya melihat UJ akan jatuh. Jadi saya melihat gold akan naik dulu. Okay, gold mesti kena naik dulu. Oh mesti Macam lah saya ni yang buat market. Saya melihat gold kena naik dulu mencari zone dia. So ini adalah analisa yang saya dah buat untuk gold. Masih lagi valid. Belum ada pembatalan dan sebagainya. Okay. Boleh nampak dekat saya punya screen ni saya dah buat mapping Ni saya panggil mapping. Mapping dalam market. Jadi saya banyak trading di instrumen gold. Okay. Saya paling banyak sekali trading di instrumen gold lah. Jadi itu yang saya cakapkan. Kita ni bila kita menjadi seorang trader, kita kena bersedia kepada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan kita profit. Kita untung. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan kita rugi atau kita loss. Jadi ada dua kemungkinan ni. And dua-dua kemungkinan ni boleh berlaku. Tapi kalau kita nak meningkatkan kemungkinan untung dan kemungkinan profit, kita kenalah tingkatkan diri kita dengan menambah ilmu. Okay, jadi saya bercakap terus terang zaman sekarang ni, zaman 2021, 2022, 2023 ni, sejak wujudnya smartphone, sejak wujudnya smart TV, Android phone, sejak teknologi semakin canggih dan semakin ke depan, saya boleh cakapkan sumber pembelajaran tu sekarang ni sangat-sangat mudah. Kalau nak compare dengan tahun-tahun dulu. Okay, saya bermula seawal 2010. Ketika itu, sumber untuk mendapatkan kefahaman dalam trading ni sangat-sangat susah. Sangat-sangat limited. Okay, sekarang kita dah ada beberapa platform social media, TikTok, YouTube, Facebook, apa lagi? Instagram, untuk kita menambah ilmu kita. Okay, dan in a way juga bagus sebab dengan adanya platform macam ni, and terima kasih sekali lagi dekat UAG Market sebab menjemput, okay, melantik
saya untuk berkongsi education kepada viewer-viewer semua. Okay, jadi memudahkanlah. Saya duduk daripada rumah saya sendiri, saya dalam bilik trading saya sendiri, bilik trading station saya sendiri. Saya boleh berkongsi knowledge kepada viewer semua secara atas talian. Betul tak? Jadi untuk itu kita ucapkan thumbs up dan terima kasih kepada UAG Market sebab menaja, okey, ataupun sebab mencipta program seperti ini. Okey, jadi saya sebenarnya saya tak nampak apa-apa soalan sebenarnya. So saya nak cuba cari soalan. Ada apa-apa sebarang soalan untuk saya jawab ataupun ingin tanyakan? Okey. So itulah orang cakap serba ringkas, okey, apa yang saya nak kongsikan. Jadi kita, okey, sebagai seorang trader, yang penting apa yang penting sekarang ni sebagai seorang trader adalah nilai mata wang dolar akan mengukuh. Jadi bila nilai mata wang dolar akan mengukuh, itu yang kita melihat instrumen commodities, gold, okey, silver jatuh sebab mata wang dolar ni mengukuh. So ini yang kita nak kena faham. Okey, ini yang kita nak kena faham. Okay, jadi untuk malam ni kalau tak silap saya, malam ni kita ada satu news Kita ada satu news, but it's not lah so, tak adalah nak cakap news ni powerful sangat. Okey? Tapi news malam ni dia berkisahkan tentang unemployment claims. So news malam ni dia berkisahkan tentang unemployment claims, di mana unemployment claims ini adalah claim ni bahasa mudah dia sebenarnya kalau kita nak cakap, okey, rakyat US ataupun citizen of United States pergi ke Jabatan Buruh US, bukan Jabatan Buruh Malaysia Jabatan Buruh US, mendaftarkan diri dia masuk dalam pejabat tu. Okay, saya bagi contoh analogi untuk faham unemployment claim ni apa. Okay, pergi ke Jabatan Buruh di United States. Okay, Assalamualaikum, hello, I would like to file a report about me unemployed. So maksudnya dia nak daftarkan diri dia sebagai orang yang tak ada pekerjaan supaya Jabatan Buruh boleh membantu untuk mencarikan pekerjaan untuk dia. Itu maksudnya unemployment claim. Jadi kalau kita tengok dekat data ni, kita boleh melihat data jangkaan. Data jangkaan untuk news malam ni pukul 8.30 sebanyak 232K. Jika data pada malam ini keluar pada nilai lebih tinggi daripada 232, lebih tinggi daripada 232, kita akan melihat dolar melemah, but it's a temporary. So apa yang saya nampak, kalau news pukul 8.30 pada malam ini, keluar data
melebihi 232K, saya melihat kita akan melihat gold naik dan masuk ke dalam zon dahulu, kemudian dia akan jatuh semula pada lewat malam US Open. Okay? Sebab impact news macam ni adalah is a temporary effect. Dia bukannya impact yang berpanjangan. Okay? Dia adalah impact yang bersifat sementara. Okay? Dia adalah efek yang bersifat sementara sahaja. So, dia news yang bersifat impact berpanjangan. Okay? Adalah monetary policy. Dia panjang. Dia lama dia jalan. Okay? Dia jauh dia jalan. Tapi minggu hadapan kita ada sangat-sangat news, okay, ada news-news yang betul-betul akan memberi impact yang sangat-sangat besar. Okay? Yang sangat besar yang akan menggerak dan menggegar market. News yang menjadi tumpuan dalam monetary policy tadi apa? Objektif dia apa? Untuk membendung ataupun mengurangkan kadar inflation kepada 2%. Jadi, kenapa saya cakap news pada minggu depan sangat-sangat important? Sebab pada 13 September, okay, news berkenaan inflation ataupun data inflasi semasa di US akan dikeluarkan. Jadi, jika data yang dikeluarkan bukan dekat bahagian forecast tapi dekat bahagian actual ni, actual nanti, lebih tinggi daripada previous, ada besar kemungkinan, okay, Federal Reserve akan menaikkan lagi interest rate untuk meeting seterusnya, di mana meeting seterusnya adalah pada 20 September. Okay, so saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya untuk petang ni in term of some education sikit-sikit and then understanding pasal technical sikit-sikit, macam mana membezakan technical dengan fundamental, and then apa lagi yang membezakan antara apa ialah technical dengan fundamental, dan contoh-contoh technical untuk viewer-viewer semua boleh tengok, boleh orang cakap explore, boleh kaji. Dan juga di sini saya ada sertakan apa, analisa untuk XAU USD yang mana saya dah buat daripada pagi tadi. Apa yang saya jangkakan, apa yang saya melihat daripada sudut kacamata saya melihat apa yang gold akan lakukan. Jadi, stop loss adalah perkara yang sangat wajib dalam trading. Kita tidak tahu apa kemungkinan dan apa yang kita bakal hadapi jika kita tiada stop loss. Jadi, akhir kata daripada saya, protect your capital, manage your capital wisely. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi.